الله ينعكس الله له حاله هموم ليس بعده فرح لا يعبأ الله بأي واد يهلك منتهاه النار إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Hadirin jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala serta memberikan keluasan rezeki dan nikmat sama ada di dunia maupun di akhirat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib memulakan kepada khutbah, ada beberapa hal yang hendak khatib sampaikan yang kiranya penting untuk kita perhatikan, yaitu daripada mimbar ini khatib masih boleh mendapati beberapa di kalangan jamaah yang masih disibukkan dengan handphone dan device yang mereka pegang. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita ketahui bahawa sidang Jumat, khutbah Jumat ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan handphone ataupun device yang kita disibukkan dengannya semasa khutbah berlangsung masih lagi boleh kita gunakan selepas selesai melaksanakan sembahyang Jumat. Allah Subhanahu wa taala pesankan dalam Al-Quran, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang maksudnya setelah selepas melaksanakan sembahyang Jumat, bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, semoga kalian termasuk orang-orang yang berjaya. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan sembahyang Jumat ini kita tidak memakan masa tempoh yang panjang, hanya lebih kurang setengah jam sahaja, itu pun solat dicampur dengan khutbah. Selepas dari itu khatib tidak yakin berapa ramai di kalangan jamaah yang hadir di majlis-majlis kuliah. Khatib yakin ramai di kalangan jamaah yang tidak hadir di majlis-majlis kuliah disebabkan kesibukan dan sebagainya. Maka khutbah Jumat ini merupakan satu-satunya pesanan yang kita dengarkan dalam tempoh masa 1 minggu, dalam tempoh 7 hari. Bukan pesanan daripada khatib, akan tetapi pesanan daripada Allah. Bukan pesanan daripada khatib, akan tetapi pesanan daripada Rasulullah. Bukan pesanan daripada khatib, akan tetapi pesanan daripada pemimpin di negeri Sabah yang disampaikan melalui lisannya khatib. Bersabarlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Offkanlah handphone kita, silentkan, matikan device kita, simpan di hadapan kita, masukkanlah ke dalam poket kita. Dengarkan khutbah dengan penuh perhatian. Moga-moga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Mimbar pada kesempatan kali ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk perkahwinan tanpa kebenaran merupakan isu yang sangat membimbangkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah azza wa jalla. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya
ataupun tidak. Berdasarkan keumuman ayat tersebut, Rasulullah SAW juga pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bermaksud perempuan yang masih perawan hendaklah diminta izin tentang dirinya, dan izinnya adalah sewaktu ia berdiam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kewajiban meminta izin kepada anak perempuan yang masih perawan, serta persetujuannya diambil kira sama ada ia setuju ataupun tidak. Justru itu, hadis ini telah membatasi keumuman dari maksud ayat Al-Quran yang dibacakan sebentar tadi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam menuntut umatnya agar menghebahkan satu perkawinan daripada ahli keluarga, jiran, tetangga dan sahabat handai, agar tidak menimbulkan sebarang fitnah ataupun tohmahan buruk berdasarkan rekod pihak berkuasa agama negeri Sabah. Terdapat banyak kes yang melibatkan perkawinan yang didasarkan tanpa kelulusan pendaftar pernikahan yang sah. Hal ini merupakan satu kesalahan jenayah syariah di bawah Section 40 Reglamen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah tahun 2004 yang memperuntukkan hukuman denda sebanyak RM1.000 atau dipenjara tidak melebihi tempoh 6 bulan atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Kes-kes perkahwinan yang dilaksanakan secara sembunyi, adat kampung atau dilaksanakan oleh sindikat dan tanpa kebenaran memberi dampak atau kesan yang buruk bukan sahaja kepada pasangan, akan tetapi kepada keluarga dan zuriat yang akan dilahirkan. Terdapat kes-kes melibatkan anak yang dilahirkan tidak sah, taraf seterusnya boleh menyebarkan gugur taraf perwalian sang ayah bagi anak perempuan yang didaftar sebagai anak tidak sah taraf. Apa yang lebih mendukacitakan, ada yang menyalahkan atau memarahi pindah pendaftar dari jabatan agama. Walhal, kesalahan yang berlaku di masa silam itu berpunca dari kecuaian mereka sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah azzakumullah. Islam telah menggariskan panduan undang-undang ketika hendak melaksanakan satu perkahwinan. Proses penyediaan dokumen dan permohonan untuk berkahwin di pejabat agama negeri sangatlah mudah dan tidak merumitkan. Justru dapatkanlah pengesahan dan kelulusan daripada pendaftar yang diberi kuasa agar tidak timbul isu ataupun konflik. Elakkanlah diri daripada melakukan perkahwinan secara kampung atau melalui individu yang tidak bertauliah sebagai pendaftar perkahwinan yang sah. Perbuatan tersebut boleh menatijahkan sebagai satu kesalahan jenayah syariah yang berkuasa di negeri Sabah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam penuh rahmat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, janganlah kita membuat sesuatu perbuatan yang akhirnya menjadi satu aib, satu kesalahan serta memberikan kesan penindasan terhadap diri kita sendiri, keluarga, masyarakat dan kehidupan anak-anak untuk jangka masa yang panjang. Rasulullah SAW amat melarang keras melakukan kezaliman. Malahan baginda sendiri menyarankan agar kita bermuamalah dengan baik bersama keluarga. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyimpul khutbah minggu ini, marilah kita mengambil pengajaran daripada khutbah yang disampaikan sebagai berikut. Pertama, Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan, baik untuk anak lelaki ataupun perempuan yang sudah bersedia untuk memikul tanggung jawab sebagai suami ataupun istri demi mengelakkan diri daripada perbuatan melanggar syariat maupun dosa. Yang kedua, sebuah perkahwinan yang didasarkan tanpa kebenaran ataupun kelulusan pendaftar pernikahan yang sah merupakan satu kesalahan jenayah syariah di bawah Section 40 Reglamen Undang-Undang Keluarga Islam di negeri Sabah 2004. Justru itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan tanggung jawab kita demi menjaga maqasid syariah dan kemaslahatan berkeluarga seperti yang dikehendakinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud
الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كما وهدريا محموديا سيده paduka baginda yang dipertuan Abu, وكذلك على فخامة رئيس الأعلى tuan yang terutama di pertua di negeri Sabah. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والإهان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.